Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada majlis yang ketiga. Izin dan diberi taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mula, suara jelas ke tak? Suara mic. Kalau jelas, suara jelas. Mic jelas ke tak? Okey. Minggu lepas kita sudah bahas berkenaan dengan ibarat berkenaan dengan sinnul hayd, aqallu sinnil hayd, iaitu sekurang-kurang masa seseorang itu boleh datang haid. Okey. Dan kita kata pada pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i bahwasanya aqallu sinnil hayd, sekurang-kurang tahun umur orang mari haid itu ialah 9 tahun takriban, iaitu 15 hari sebelum masuknya 9 tahun secara tepat berdasarkan kalender hijrah. Okey. Dan kita sudah buat latihan berkenaan dengan wanita yang baru umur 9 tahun, dekat-dekat umur 9 tahun, manakah dia panggil keluar darah pada masa mungkin haid, pada masa berkemungkinan haid, yang telah minggu lepas kita bahaskan dan buat contoh dan jawab semua tu. Itu secara takriban. Itu pandangan mu'tamad. Dan kita tidak bahas secara detail lagi berkenaan dengan pandangan sebahagian fuqaha Syafi'iyah, dan itu bukan pandangan mu'tamad, berkenaan dengan aqallu sinnil haid, iaitu dia kata 9 tahun tahdidan, 9 tahun tepat, dan itu pandangan dhaif mazhab Syafi'i, dan itu pandangan mu'tamad mazhab Hanbali radhiyallahu taala anhumah. Okay? Jadi kalau perbahasan berkenaan dengan tahdidan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebut dalam kitab At-Tahqiq. Bila sebut kata kitab At-Tahqiq, dia merupakan kitab yang paling mu'tamad dalam Imam Nawawi punya senarai kitab. Pertama sekali, senarai kitab yang mu'tamad di sisi Imam Nawawi ialah At-Tahqiq.
kemudian barulah syarah Al-Majmu' syarah Muhadzab. Dengan makna kalau bercanggah antara Majmu' syarah Muhadzab dengan At-Tahqiq, diambilkan At-Tahqiq. Itu kaedah dalam muallafat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab At-Tahqiqnya, kalau dari sudut pandangan 9 tahun tahdidan, 9 tahun tahdidan ialah 9 tahun genap tepat menurut pandangan menurut kalender hijrah, bukan kalender Masihi untuk tahun aqallu sinnil haid, sekurang-kurang masa umur haid ni. Kita dah minggu lepas dah bahas berkenaan dengan pandangan mu'tamad. Ni sekarang pandangan qaul sebahagian pandangan ulama Syafi'iyah yang merupakan pandangan mu'tamad mazhab Hanbali, iaitu tahdidan. Tahdidan ni tepat. Tahdidan ni senang. Dengan makna kalau dia mari mana-mana darah sebelum umur 9 tahun, sama ada 15 hari sebelum 9 tahun ataupun lebih 15 hari sebelum masuk 9 tahun, semuanya itu istihadah. Itu atas pandangan yang kata tahdidan. Cuma isu yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ialah kalaulah seseorang itu kalau seseorang itu melihat darah bersambung antara sebelum 9 tahun dengan selepas 9 tahun, macam mana? Ada 3 masalah yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kitab At-Tahqiq, iaitu pada pertamanya masalah kalaulah seorang perempuan, ini atas pandangan tahdid kalaulah seseorang perempuan itu keluar sebelum 9 tahun tu sehari semalam, betul-betul sebelum 9 tahun, esok tu 9 tahun dah, hari ni hari last sebelum masuk 9 tahun secara tepat. Sebelum 9 tahun secara tepat tu dia keluar darah sehari semalam, 24 jam. Hari esok tu 9 tahun tahdidan. 9 tahun tahdidan dia keluar juga darah, bersambung darah, tapi darah 9 tahun tahdidan tu pada hari pertama dia keluar kurang 24 jam. Tu. Adakah dikira haid ataupun tidak? Atas pandangan yang mengatakan tahdidan. Di situ. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, kalau seseorang perempuan atas pandangan tahdidan ini sebelum 9 tahun keluar 24 jam. Kemudian sambung selepas masuk border 9 tahun keluar kurang daripada 24 jam, maka kesemuanya itu damu fasad, darah fasad, darah rosak. Sebab tak cukup 24 jam tahdidan. Itu dia panggil kaedah dia, kemudian dia bagi contoh. Maknanya atas pandangan tahdidan ni mesti lepas daripada 9 tahun, cukup 24 jam, bawah 15 hari, iaitu syarat-syarat untuk mengatakan dia itu haid. Pandangan itu contoh masalah pertama. Masalah kedua pada pandangan tahdidan ini ialah kalaulah seseorang itu sebelum 9 tahun dia keluar kurang 24 jam. Hari ini sehari sebelum nak masuk esok 9 tahun secara tepat, secara genap. Hari ini dia keluar kurang daripada 24 jam. Bersambung terus masuk esok hari 9 tahun secara genap. Dia keluar esok tu 9 tahun genap tu 24 jam. Sekali lagi, sebelum 9 tahun, border 9 tahun tu dia keluar kurang 24 jam. Straight keluar sampai masuk border 9 tahun genap, dia keluar 24 jam. Adakah haid ataupun tidak? Pada pandangan yang mengatakan tahdidan, maka haid dia ialah pada 9 tahun yang keluar sehari semalam, yang sebelumnya itu istihadah. Tu yang sebelumnya itu istihadah. Okey. Sebab dia dah lepas 9 tahun dah tu 24 jam. Okey, itu dia panggil berdiri atas kaedah. Okey. Itu dia panggil contoh masalah kedua. Masalah ketiga, last, pada pandangan tahdidan ni juga. Ini bukan pandangan untuk kita pakai cuma min bahthil ilmi, untuk bahas ilmu. Kalau pakai tahdidan cukup-cukup ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam masalah ketiga, kalaulah dia keluar sebelum 9 tahun genap 12 jam contohnya, ataupun kurang daripada 20, ataupun 12 jam lah senang. Okey, 12 jam. Sebab ni bukan pandangan muktamad, tak payah bahas teruk-teruk. 12 jam sebelum masuk 9 tahun tepat. Sambung sampailah masuk genap 9 tahun, 12 jam pula. Tu 12 jam sebelum, 12 jam selepas. 24 jam tu.
adakah dia haid ataupun tidak. Tu atas pandangan yang kata tahdidan ini. Maka jawapannya khilaf ulama. Khilaf ulama, adakah kesemuanya haid atau kesemuanya istihadah. Khilaf ulama. Ala kulli hal, ini atas pandangan yang mengatakan tahdidan sahaja. Jadi pandangan mu'tamad kita tak ambil yang tahdidan tu. Pandangan mu'tamad yang macam kita bagi contoh minggu lepas, iaitu 9 tahun takriban. Itu pandangan mu'tamad. Yang ni tahdidan atas pandangan sebahagian fuqaha Syafi'iyah dan merupakan pandangan mu'tamad madhab Hanbali. Dan contoh tersebut terdapat dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, iaitu bernama At-Tahqiq, pada masalah kalaulah dikira sebagai 9 tahun tahdidan, lagu mana masalah 3 tadi. Okey. Habis. Kita kena dengar ilmu gini supaya bila kita dengar orang boleh kata masih dalam pandangan ulama lah, tak lari. Tu bolehlah nak husnul dhan. Bukan untuk beramal ni. Nak beramal hak mu'tamad lah. Lebih selamat, lebih ihtiyat. Kita tahu benda khilaf ni, satu untuk faedah kita. Satu, kita bila kita dengar seseorang mengajar benda pelik sikit tapi masih lagi dalam kategori, masih dalam madhab, masih dalam pandangan yang bukan syadh, kita boleh tutup mata lagi. Tu jangan terus rot, hui salah. Salah betul, tapi salah menurut pandangan mu'tamad, tapi tak salah menurut mazhab fiqh kita. Tu okey. Ada yang mengajar kata, jumhur ulama mengatakan 9 tahun tahdidan itulah yang merupakan sekurang-kurang umur haid. Sebelum 9 tahun keluar darah, dia kata istihadah. Tu tak kena lah, sebab dia kata jumhur fuqaha. Tu okey. Dia panggil jumhur fuqaha. Maka jumhur fuqaha tak kena. Okey, jumhur fuqaha tidak kena. Okey. Itu sebahagian ulama sahaja dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj disebut qila. Bila qila, dia panggil dalam istilah sirah tamrid. Sirah tamrid maksudnya sebahagian ulama, ataupun qila ni boleh makna dua. Sebahagian ulama qala ba'duhum, ataupun itu pandangan dhaif. Tu maksud qila ni sebahagian ulama. Bukannya ramai ulama yang berpandangan sedemikian dalam mazhab Syafi'i. Okey. Habis. Kata musannif Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala, katanya, dia kata apa? Sambungnya, bersalahan jika dulu dia kata tak apa, kita baca sikit atas tu lah. Yang atas tu dah baca dah, cuma baca lalu saja. Bermula sekurang-kurang tahun haid itu sempurna 9 tahun qamariyah. Dulu dengan takrib, dengan dekat-dekat, yakni 15 hari sebelum masuk 9 tahun. Tiada dengan tahdid, itu atas pandangan mu'tamad. Tu. Maka jikalau melihat perempuan akan darah dahulu daripada sempurna 9 tahun, qadar yang tiada meluaskan ia qadar itu, meluaskan kita kata telus dulu tu, ni dah hurai dah tu, akan haid dan suci, iaitu 15 hari atau kurang. 15 hari ataupun kurang sebelum masuk 9 tahun. Maka darah yang dilihatnya perempuan itu haid juga, yakni haid juga. Habis, titik. Tu yang minggu lepas. Kemudian sambung. Bersalahan khilaf, tak jadilah hukum tu. Jika ada kurangnya qadar itu daripada 9 tahun. Jikalau kurangnya qadar tadi yang tersebut tadi tu daripada 9 tahun, qadar mana? Qadar yang meluaskan, kadar yang telus akan haid, yakni akan sekurang-kurang haid berapa? 15 hari 15 malam. Dan suci, yakni sekurang-kurang suci. Silap. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Baliklah. Tu Cik Big kita sempat dengar. Okey, sekurang-kurang haid sehari semalam dan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. 15 hari campur 1 hari berapa? Iaitu qadar yang meluaskan akan haid dan suci. Qadar yang meluaskan ni qadar yang telus, qadar yang cukup makan untuk ambil qadar haid sekurang-kurang dan qadar suci sekurang-kurang.
Qadar haid sehari semalam, sucinya 15 hari. Maknanya qadar yang boleh telus, yang boleh masuk seorang perempuan antara haid dan suci ialah 16 hari. Maka ulama buat dhabit bahawasanya takriban 9 tahun takriban ni ialah kurang 16 hari. Bila kurang 16 hari, jadilah 15 hari dan ke bawah sebelum masuk 9 tahun keluar darah, hukum dia haid. Gitu. Iaitu mana? Suci iaitu 16 hari, yakni 16 hari 16 malam lah. Itlaq 16 hari 16 malam sekali, atau lebih lah 17, 18, 19. Jadi kalau start daripada 16 hari sebelum masuk 9 tahun, 16 hari dan ke atas, 17 hari sebelum 9 tahun, 18 hari sebelum 9 tahun, 20 hari sebelum 9 tahun, keluar darah waktu tu, itu istihadah semuanya. Macam kita buat latihan, masuk saja pada hari yang ke-15 sebelum masuk 9 tahun takriban, 9 tahun tahdidan, 15 hari sebelum masuk 9 tahun genap, maka darahnya dikira hukum haid. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia? Biar. Atau lebih, maka darah yang dilihatnya perempuan itu, dilihat dengan maksud melihatlah. Okey. Darah rasa, yakni darah fasad dia panggil. Darah apa? Darah fasad. Sebab dia baru dia panggil mubtadaah. Dia panggil mubtadaah. Bila mubtadaah ni dia baru mari darah, tiba-tiba mari darah tak kena hari, maka dia panggil darah rosak. Setengah ulama membezakan antara darah rosak dengan darah istihadah. Dalam Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib syarah matan Abi Syuja', Syekh Sulaiman Al-Bijirmi Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala sebut, darah fasad ni ialah darah yang tak berhubung dengan darah haid. Darah fasad ialah darah yang tak berhubung dengan darah haid, iaitu ni darah rosak. Dia panggil darah rosak, tak berhubung sama sekali dengan darah haid. Antaranya hak ni. Tapi pandangan mu'tamadnya sama sahaja. Istihadah dengan darah rosak sama. Disebut dalam kitab Bughyatut Tullab oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, perempuan yang baru datang haid pertama kali, yang tak cukup macam ni lah, dia mari 18 hari keluar darah dah. 18 hari, hari ke-18 sebelum masuk 9 tahun dah keluar darah, dia panggil darah istihadah juga. Maka ulama kata sama saja, rosak dengan istihadah dari sudut hukum sama. Cuma apa faedah dia membezakan? Kita kata senang saja, fiqh ni luas. Kalau seseorang ta'liq macam mana? Kalau seseorang ta'liq darah rosak dengan darah istihadah, lain lah. Jadi dia ta'liq darah rosak, maka beza dengan istihadah. Dia ta'liq darah istihadah, mungkin beza dengan rosak. Tu. Okey. Cuma rosak, darah rosak ni tak semestinya istihadah. Tu okey. Darah rosak ni tak semestinya istihadah atas pandangan yang membezakan dia. Tapi pandangan mu'tamad sama saja sebab sama hukum. Macam orang yang sakit beranak lah. Sakit beranak tu keluar darah, dia panggil darah fasad pun panggil, darah istihadah pun panggil, darah talqun pun panggil, darah talaq. Tapi nama darah talaq tu khusus, special untuk orang yang keluar darah waktu sakit beranak. Jadi darah rosak berlaku. Jadi 16 hari, start daripada 16 hari sebelum masuk 9 tahun. 16 hari, 17 hari, 18 hari, 20 hari, sebulan, 2 bulan sebelum masuk 9 tahun keluar darah, hukum dia semua darah fasad, darah rosak lah. Dia tidak jadi balik lagi, dia bukan lagi haid. Semuanya itu darah rosak ataupun istihadah, bukan darah haid. Dia kata bukan darah haid. Tu okey. Habis, bukan darah haid. Tu okey. Itu dia panggil aqallu sinil haid. Kemudian kita bahas pula berkenaan dengan dia panggil aqallu sinil haid ialah 9 tahun. Dalam kitab fiqh Syafi'iyah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ataupun Asyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, dibahagi 3. Pertama, aqallu sinil haid, aghlabu sinil haid dengan aktsaru sinil haid. Sekurang-kurang umur haid, tadi tu 9 tahun, takriban ke tahdidan, bumbang-bumbang kita dah bahas dah. Kemudian aghlabu sinil haid, ghalibnya sinul haid ialah ulama sebut 20 tahun.
umur 20 tahun. Ghalibnya umur 20 tahun. Jangan kita terikat dengan 20 ni pula. Ni ulama saja berdasarkan kajian. Had akhir bila? Had akhir khilaf ulama. Khilaf dahsyat di kalangan ulama. Ni kita nak contoh ni. Had akhir ni mazhab Syafi'i dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala, dan disebutlah kitab juga sepakat dengan Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ini mewakili mazhab Syafi'i, katanya tiada had umur untuk tiada had umur yang tertentu untuk menyatakan akhir haid dia. Tak ada. Tu. Makna sepanjang umur hidup dia. Darah haid ni mungkin keluar sepanjang hidup dia. Disebut dalam kitab tu Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, disebut dalam kitab At-Tahqiq, disebut sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Dia kata akhirnya ialah al-maut. Akhiruhu al-maut. Akhir haid ialah maut. Apa? Mati seorang perempuan, habislah haid. Maknanya sepanjang hidup ada keluar darah, haidlah dia dengan mencukupi syarat-syarat dia. Tahqiq sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi, karangan Asy-Syaikh Ali Asy-Shibramallisi rahimahullah taala ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj pun sebut. Al-Imamul Mawardi rahimahullah taala pun sebut dalam kitab Al-Hawil Kabir, disebut bahawasanya mazhab Syafi'i tidak ada had bagi akhir umur haid. Makna keluarlah bila-bila masa umur 400 tahun ke, tidak ada masa umur yang tertentu dalam mazhab Syafi'i yang nak menyatakan bahawasanya dia itu istihadah dah. Sepanjang umur dia, masih semasa dia hidup. Kalau keluar tu cukup syarat, cukuplah. Kenalah ikut dia itu haid. Okey? Tu. Cuma dalam Al-Imam Muhammad Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu, dinukilkan, walaupun gitu, itu hakikat dia. Dalam mazhab Syafi'i kata tidak ada had umur. Tidak ada had umur dengan mana-mana umur dia keluar darah cukup syarat, maka dihukumkan haid. Tanpa menafikan bahawa para ulama Syafi'iyah juga menetapkan had ghalibnya orang habis haid 62 tahun. Itu disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj dan Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syaikhain, iaitu Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala dan Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah taala, 62 tahun. Al-Imam Asy-Syaikh Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia nukil daripada Al-Imam Al-Mahamili. Al-Imam Al-Mahamili radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata dah akhir umur haid secara kalau kita nak tahdid itu bukan 62 tahun tapi 60 tahun. Tapi kena ingat itu secara tahdid saja, tapi hakikatnya sepanjang umur hidup dia boleh mari haid. Tidak ada ketentuan had yang tertentu, walaupun tidak menafikan mazhab Syafi'i ada yang menghadkan dia. Dengan makna kalau 62 tahun ditahdid gitu, kalau umur 23 tiba-tiba keluar darah, haid tak? Haid kalau cukup syarat. 64 haid tak? Haid kalau cukup syarat. 70 haid tak? Haid bila cukup syarat. Tu. Maulana Mansur hafizahullahu taala, mudir Seri Taling, pernah cerita masa dia mengaji kat pondok dia tu, ada seorang kawan. Ada kat pondok dia tu ada pondok nenek. Pondok nenek. Ada orang tua lah. Orang tua tu selalu bagi makan kat dia. Sampai tahap orang lelaki ni rasa macam nak kahwin dengan nenek. Terkejut kawan tu. Oi, dia betul yang nak kahwin dengan nenek tu. Nenek tu keluar haid. Nenek tu keluar haid. Dan dia berasa nak pada orang. Dia dah berkenan lama kat budak ni. Dan budak tu berkenan kat dia. Orang pun pelik, macam mana kawan ni berkenan kat orang tu. Cek rupanya kena buatan nenek tu. Tu. Mana apa nenek tu nak ke dia sebab datang haid semula, nak berasa nikah lagi. Jadi maknanya tidak ada, memang betul-betul tidak ada ketentuan had dia. Had umur tak ada. Tu dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tu tu mazhab Syafi'i.
Okey, ni tak apa, dalam bab sinil haid ni senang sikit. Kita pergi mazhab 3 iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi radhiyallahu ta'ala, Hanafiyah, mazhab ulama Hanafiyah, dia sebut had sinul haid, had untuk sehabis-habis haid ialah 55 tahun. 55 tahun. Ni riwayat oleh Al-Imam Hasan Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, anak murid nukil kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. 55 tahun umur al-yas, dia panggil menopause. Okey. Mazhab Maliki rahimahullahu ta'ala, Malikiyah kata 7. Okey. Mazhab Hanafi tadi 55 tahun. Baik, kalau keluar darah lepas 55 tahun tu darah kuat, darah hitam, darah merah, darah kuat, maka dihukumkan haid dalam mazhab Hanafi. Tu okey. Kalau keluar darah kuat. Mazhab Malikiyah dia tahdidkan umur yang paling banyak sekali, yang paling panjang sekali, dia panggil menopause dia ialah 70 tahun. 70 tahun. Dan ulama Malikiyah kata selepas daripada 70 tahun, kalau keluar darah lagi dihukumkan istihadah, bukan lagi haid. Ni bercanggah dalam mazhab Syafi'i kita kata tadi. Kalau mazhab Syafi'i walaupun dah tahdid 62 tahun, keluar 70 tahun masih keluar, hukum dia haid. Tu mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dia tadi lepas dah. Kemudian mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan bahawasanya paling tinggi haid dia boleh pi ialah umur 50 tahun. 50 tahun. Mazhab Syafi'i 62, Imam Hanbali 60, Hanafiyah 55, Malikiyah 70, Hanbali Imam Ahmad kata 50. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dinukilkan pandangan dia dalam kitab Al-Hashiyah Asy-Syarqawi 'ala Tahrir oleh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi Al-Azhari rahimahullah ta'ala, Syekhul Azhar. Dia nukil pandangan Imam Ahmad ni, kata selepas umur 50 tahun bila seseorang keluar darah, hukum dia istihadah, kerana dia kata tidak ada lagi darah selepas umur 50 tahun. Jadi mazhab Imam Ahmad ni paling sikit lah umur menopause, umur pencing tu, iaitu 50 tahun. Tu. Jadi bagi orang perempuan, kalau dah kahwin nanti, selagi boleh beranak, selagi sihat boleh beranak lah, tak usah duk kedekut piang. Tak usah duk buat bajet nak kurus ke apa, bukan artis tu merepek apa. Tujuan hang kahwin ialah melahirkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita jawab soalan orang mengatakan boleh tak mau kahwin. Kita sebut panjang lebar. Dalam grup tu, untuk makluman, dalam grup tu kita letakkan soal jawab yang orang tanya dalam WhatsApp, yang kita jawab secara panjang lebar tu di dalam Facebook semua. Okey, hari tu kita pernah satu hari tu copy paste semua. Nampak macam orang tak baca, tengok. Nampak macam tak baca, tak ada sinar. Saya dah bubuh dah semua. Daripada dulu, zaman-zaman dulu, ada satu masa free tu saya peruntukkan 2 jam copy paste je, 2 jam. Punya banyak. Okey, copy paste je. Baca tak baca lampau tu. Okey, bacalah. Kalau tak betul bagi tahu. Tu je. Tu dalam kitab, dalam mazhab, dan itu saya ambil daripada Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Asy-Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Habis. Itu dia panggil umur pencin lah. Habis. Itu bab umur. Habis. Kemudian kita masuk kitab kita. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mana? Habis itu bab umur haid selesai. Makna kita dah alim bab umur haid, tidak ada lagi persoalan. Faham ke tak? Cuba respon. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sekurang-kurang masa haid, yakni masa kedatangan haid, iaitu sekurang-kurang haid itu qadar sehari semalam. Apa qadar sehari semalam? Yakni 24 jam. Qadar sehari semalam yakni 24 jam. Tu qadar sehari semalam yakni 24 jam. Okey. Sebab apa disebutkan qadar? Okey. Sebab apa disebutkan qadar? Awak tak sebut direct 24 jam? Tu.
Awak dah sebut direct sehari semalam, awak kena kata qadar sehari semalam, qadar 24 jam. Ni hikmah dia. Sebut qadar ni kerana merangkumi darah yang jikalau datang di pertengahan hari. Okey, sebut qadar ni ialah kenapa? Kerana merangkumi darah, merangkumi darah yang mana kalau dia mari di tengah-tengah hari, pukul 3 ke, pukul 4 ke. Tu cara kira 24 jamnya ialah kalau sekarang mari tubik darah pukul 4, sehari semalamnya yang secara bersambung ialah 4 petang esok. Okey, 4 petang esok. Jangan kira lagu ni. Jangan kira contoh orang bagi jadual hit kat kita. Okey, 1 sampai 7 aku datang darah hit ke tak? Contoh orang tanya. Okey, tak apalah hit lah tu. Cuma masalah kiraan hari. Kiraan hari. Jangan kira contoh kita mari darah 3 petang hari ini. Esok sambunglah, sambung. Jangan kita kira 3 petang hari ni itu satu hari dah. Jangan. Tak. Itu hari pertama, bukan satu hari. Beza bahasa Melayu. Hari pertama lain, satu hari lain. Hari pertama, ya, pukul 3 ni hari pertama, tapi belum satu hari lagi. Satu harinya ialah 3 petang hari ni, keluar sampailah esok 3 petang, dia panggil 24 jam secara bersambung. Tu baru betul, tu dia panggil qadar. Begitu juga keluar tu malam, waktu pukul 9. Oh, aku satu hari dah. Belum lagi. Satu hari itlaq bila sampai 9 malam hari ni, sampai esok 9 malam keluar berterusan 24 jam, baru dia panggil qadar 24 jam. Begitu juga sehari kita akan bahas secara munfasil. Tempoh 15 hari, keluar putus. Bila kira sungguh-sungguh, dah cukup 24 jam. Tu dia panggil qadar 24 jam. Qadar. Dia tak bagi 24 jam, takut sakit kita semabur, kita kata mana cukup 24 jam, hari ni 3 jam, esok 5 jam, esok 10 jam, esok 10 jam, esok 10 jam, mana cukup 24 jam. Padahal kalau kita kira cukup dah qadar tu dan semuanya haid. Cuma secara putus-putus yang sehari kita akan bahas. Tu dia panggil qadar. Sebab apa dia panggil qadar? Perbahasan tentang qadar sahaja ni disebut dalam kitab Hasyiah Ali Asy-Shibramalisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Ali Asy-Shibramalisi rahimahullahu taala, dan disebut oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullahu taala dalam kitab Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Habis. Tu dia panggil qadar. Qadar sehari semalam itu sekurang-kurang haid. Padahal ia darah itu berhubung, yakni muttasil, iaitu qadar sehari semalam yang berhubung tu 24 saat. Saat yakni jam lah, bukan 24 saat tu, 24 saat. Saat yakni 24 jam. Tu. Dalam mazhab Syafi'i, khilaf pandangan 3 sekurang-kurang haid. Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang haid berapa hari? Khilaf ulama kepada 3 pandangan. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i seperti mana termaktub dalam Sabilal, iaitu sehari semalam, dan itu diambil juga termaktub dalam Kanzur Raghibin Syarah Minhajit Talibin oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala, guru kepada Syekh Jalaluddin tafsir Jalalain, tafsir Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, guru dia. Guru dengan anak murid buat tafsir Jalalain. Okey. Disebutkan Zuraribin dan disebutlah kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Disebut juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Al-Imam Syekh Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu, dalam kitab Al-Mu'a, dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syekh Khatib Syarbini rahimahullahu taala, disebut oleh At-Tahqiq oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Cukuplah tu. Kita sebut rujukan ni supaya faham, supaya dia panggil kenal kita. Ni pelajar tak kenal kita. Tahqiq datang apa? Aku tahu tahqiq tu tahqiq buat tesis apa otak.
Tu tesis tahqiq lain. Ni kitab at-tahqiq. Dan kita sebut nama imam. Imam, cara sebut ulama 3. Kena ada 3 elemen ni bila sebut nukil. Penuh, jangan sekat-sekat. Kalau tidak, su'ul adab dengan ulama yang lain. Mana? Pertama, gelaran al-imam, al-syaikh, al-allamah depan itu. Kemudian sebut nama. Kalau boleh nama penuh, alhamdulillah. Tak boleh nama pun, nama hak yang kita terkenal saja. Ibnu Hajar contoh, Ar-Ramli contoh, Nawawi. Yang ketiga, yang di belakang dia sebut doa rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu anhu. Boleh sebut radhiyallahu anhu, boleh pada ulama, pada orang soleh, pada wali Allah, para siddiqin, para syuhada. Disebut dalam kitab Al-Imam Bajuri rahimahullah ta'ala dalam Syarhus Sanusiyah. Tu. Okey. Tu, okey. Dan sebut nama ulama ni berkat. Bila berkat, turun berkat. Alhamdulillah. Habis. Tu pandangan yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, separuh hari. 12 jam. 12 jam ni disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tahqiq. Disebut riwayat ini dalam kitab Al-Hawil Kabir Al-Imam Al-Mawardi. Disebut riwayat ini 12 hari di dalam kitab Al-Bahrul Madhhab, Al-Bahrul Madhhab, Al-Bahrul Madhhab, Al-Bahrul Madhhab oleh Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullah ta'ala. Namun dikritik oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, murid Al-Imam Syafi'i. 12 hari ini hasil daripada perkataan, ambil faham daripada perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma riwayat ini orang panggil dikritik, ditolak oleh muridnya, iaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dia kata aulanya ibarat Imam Syafi'i ialah 24 jam, bukan 12 jam, bukan separuh hari, bahkan sehari semalam. Maka khilaf yang nombor 2, pandangan kedua ni tertolaklah, tak boleh pakai. Dia panggil qaulun fasad dalam kitab Hawil Kabir. Qaulun fasad, qaul yang rosak. Okay? Bukan 12 hari, 24 jam. Pandangan kedua. Pandangan ketiga mengatakan bahawasanya ada pandangan, itu dinukilkan oleh dalam kitab, satu saja kitab, iaitu Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala, sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj. Disebut ada pandangan nombor 3, iaitu sekurang-kurang waktu haid ialah selahdah. Keluar darah haid. Walaupun tak cukup 24 jam, walaupun tak cukup sehari semalam, walaupun tak cukup separuh hari. Selahdah, seperludah dia panggil. Kalau kitab Jawi, seperludah. Dia seolah-olah macam nifas lah, seperludah. Itu sekurang-kurang nifas. Dia masuk pandangan ketiga pula, sekurang-kurang haid, seperludah, selahdah. Tapi itu Syekh Khatib Syarbini rahimahullah ta'ala kata itu pandangan gharib, juga tertolak. Itu pandangan gharib, pandangan pelik, juga tertolak. Maka hak yang boleh digunakan dalam mazhab Syafi'i ialah 24 jam. Tu cerita dia. Tu cerita dia. Jadi tak boleh nak pakailah khilaf hak nombor 2, hak nombor 3 tak boleh nak pakai, sebab itu tertolak dan ditolak oleh para ulama Syafi'iyah yang fuqaha. Itu dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Okey. Tu. Kemudian tu dalam mazhab Syafi'i. Okey. Dalam pandangan gharib tadi dalam mazhab Syafi'i iaitu seperludah, selahdah. Itu pandangan gharib. Tapi pandangan itu, selahdah itu merupakan pandangan mu'tamad dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki sekurang-kurang haid ialah selahdah. Dalam mazhab Hanbali sekurang-kurang haid sama macam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, iaitu sehari semalam. Sekurang-kurang haid dalam mazhab Hanbali, Hanafi rahimahumullah ta'ala, dalam mazhab Hanafi sekurang-kurang haid 3 hari 3 malam. Maknanya sehari semalam untuk dia istihadah. Okay? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sehari semalam, mazhab Maliki selahdah, mazhab Hanafi 3 hari 3 malam sekurang-kurang haid. Mazhab Hanafi 3 hari 3 malam dia ambil daripada riwayat 6 sahabat katanya, disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid yang ke-15. Okay. Habis. Tu sekurang-kurang haid. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, berhubung 24 saat. Maksudnya berhubung. Okey, kita faham berhubung dulu. Yakni dengan makna, hari ni keluar pukul 3. Sampai esok pukul 3, maka hukum dia haid. Lepas pada tu berhenti, maka hukum dia haid. 24 jam sudah cukup. Sebab berhubung. Okey, faham berhubung dulu. Habis, settle, faham dah berhubung. Siapa tak faham? Tak faham itu. Berhubung, habis. Kemudian kata musannif, bermula dikehendaki dengan berhubung bahwasanya dhamirul hal wasya'an tak ada rojok. Dhamirul hal wasya'an tak ada rojok. Maksudnya dhamirul hal wasya'an dalam nahwu ialah dhamir itu rujuk kepada marji' ilah ke depan. Dia selalunya marji' ilah ke belakang ni ke depan. Panggil dhamirul hal wasya'an. Okey, umpama kapas. Berhubung bahawasanya umpama kapas. Tengok ibarat ulama. Bukan dia kata kapas, umpama kapas. Dengan makna seumpama kapas lah, tak semesti kapas. Kapas kau kata tembak, kau apa benda kain, kau ikutlah. Dengan berhubung bahawasanya umpama kapas, jikalau dimasukkan iyo umpama kapas ke dalam farash, niscaya berlumurlah iyo umpama kapas itu dengan darah. Jadi dia panggil apa ni? Fatrah. Dia panggil apa? Fatrah. Fatrah dengan naqaq beza. Fatrah ialah waktu yang mana fatrah ini ialah waktu yang mana dia itu tidak zahir darah di spender ataupun di pampers dia. Tak zahir. Tapi bila masuk kapah, ada darah. Tu fatrah. Tu haid bila khilaf. Itu haid bila khilaf. Tanpa khilaf itu haid. Walaupun tak zahir di spender ataupun di pad tu. Ada orang mengajar, ada orang perempuan mengajar bahawasanya kalau tak keluar darah tu maka bukan haid. Dia tak menetes di pad kita, maka bukan haid lah. Salah. 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 Sebab bittifaq, tak ada khilaf. Sebutlah kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Tidak khilaf. Itu fatrah. Dia panggil haid. Haid bila khilaf. Okey. Ada orang mengajar kata kena menitis. Kalau tak menitis di pad, makna dia itu dah suci. Tak payah dia masuklah kapal-kapal. Tu salah. Okey. Habis. Jadi kita kena masuk. Ceklah waktu semayang tu. Aku tengok macam tak ada dah. Okey. Guru saya kata, saya pun tertanya sejak dulu, macam mana nak kata boleh keluar darah sentiasa ni? Saya pun bukan orang perempuan, buat macam mana? Kita pun tanya lah. Tanya guru lah. Dia kata, orang perempuan ni dia ada rasa darah tu keluar. Macam kita ni rasa kencing nak terkeluar. Rasa lah tu. Gitu. Tak tahulah hakikat, wallahu a'lam. Kita bukan orang perempuan. Kita pun, lepas tu kita kata, macam mana kalau kata 24 jam tu? Dia pun faham lah 24 jam tu lagu mana. Faham tak apa. Takut tak faham sebab kita tak keluar darah. Jadi dia kata perempuan ni ada sense. Macam kita nak keluar air kencing lah. Dia rasa nak keluar tu ada. Dia rasa benda tu keluar. Gitu. Jadi perempuan ni bila rasa benda tu tak keluar, waktu tu nak semayang dah. Cek lah. Aku rasa macam berhenti. Cek kapal. Ada lagi. Haid lagi tu. Dia panggil fatrah. Istilahnya fatrah bila khilaf haid. Istilah nombor 2 dia panggil naqaq. Naqaq terjemahnya suci. Naqaq terjemahnya suci. Okey, naqaq ni apa dia? Okey, naqaq dobik iaitu naqaq, lagi ada syarat-syarat dia kita bagi tahu. Ni bagi tahu secara umum. Naqaq ini ialah bila dia itu tak keluar darah secara zahir. Dan bila cek kapah putih, tak ada darah, tu dia panggil naqaq. Sucilah ia. Tu sucilah ia. Sucilah khilaf ulama yang nanti kita akan sebut. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kapas. Jikalau dimasukkan niscaya berlumur dengan darah. Okey. Niscaya berlumurlah ia dengan darah. Maknanya haid lah. Okey, habis. Dan jika tiada keluar darah itu, dan jika ni ghoyah dia panggil. Ni ghoyah liraddi. Siapa-siapa yang mengajar kata tak nitih tu kira suci, itu salah. Ni dalil dia. Dan jika ghoyahnya, dan jika walaupun tiada keluar darah itu kepada tempat yang wajib membasuh dia,
yang wajib membasuh dia tempat itu tak kala istinja sekalipun. Tu tak kala istinja, yang mana kena tinggung nak basuh dekat tempat farah tu bila kencing, tinggung. Maka walaupun tak zuhir di situ, tapi bila masuk kapas tu ada darah, maka hukum dia haid. Walaupun tak mitis keluar, tak syarat. Tu ni banyak perempuan tak tahu lagi ni. Okey, halang-halang kita dah masuk bab istinja ni, kita ambil satu lagi faidatun. Bab pada kata kalau keluar cecair di farash. Cuma cecair tu keluar ni ada 3 tempat. Cecair dengan makna keputihan lah. Darah keputihan. Darah keputihan ni kadang-kadang boleh jadi suci, kadang-kadang boleh jadi najis. Okey, mana? 3 masalah. Disebutlah kitab, disebut oleh Syekh Abu Bakar Shatta radhiyallahu taala anhu dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Syekh Abu Bakar Shatta ini pengarang, ini guru kepada pengarang Hasyiah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, Hasyiah Syekh Mahfuz At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. 3. Pertama, kalau keputihan ataupun cairan itu keluar daripada bahagian yang wajib dicuci ketika istinja. Cairan tu keluar daripada tempat yang wajib dicuci tak kala istinja, keluar kat situ, maka hukum dia suci. Tu suci 1. 2. Kalaulah cecair keputihan itu ataupun cecair itu keluar daripada bahagian dalam farash, tetapi bahagian dalam farash itu keluar daripada bahagian dalam farash yang mana tidak sampai zakar ke dalamnya tak kala jima, tak sampai zakar ke dalamnya, tak sampai ke situ. Ni hak zakar normal lah. Tu dia tanya zakar kalau panjang 40 km macam mana, tak payah lah, ni normal. Okey, bahagian dalam yang zakar tak sampai, dia keluar kat situ cairan tu, maka hukum dia najis. Tu 2. 3. Kalaulah cairan itu keluar daripada bahagian dalam farash, namun bahagian dalam farash itu ialah tempat sampainya zakar tak kala jima, tempat sampainya zakar tak kala jima, maka hukum dia suci. Jadi perempuan kalau boleh pastikan mana satu ni, maka hukumnya sebegitu. Ni dalam ni belah dalam betul ni, keluar ni, maka hukumnya najis. Kalau dalam-dalam tapi hak ni tempat boleh masuk hak zakar ni, maka suci. Keluar kat mana? Keluar pada tempat yang boleh dicuci waktu istinja, itu pun suci keputihan. Soalan, tak pastilah keluar mana. Tak pastilah keluar kat mana ni. Macam mana putihan ni suci kan najis? La naslubu al-fuqaha at-tuhriyah. Tu tidak kami menafikan akan kesucian sesuatu bisyaki. La naslubu at-tuhriyah bisyaki. Tidak kami para fuqaha menafikan kesucian sesuatu dengan syak, maka hukum dia suci. Tu al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Yakin tak boleh nak beri kesan dengan syak, maka hukum dia suci. Hukum dia suci lah. Kalau tak tahu mana satu, tak yakin mana satu, najis gedak, suci. Okey, habis. Itu dalam bab cairan para wanita yang keluar. Okey, habis. Kemudian kita balik kata fatrah tadi. Fatrah kita kata tadi bahawasanya masuk kapas. Masuk kapas ada darah lagi, sebab darah tak zuhir, maka ittifaq ulama kata dia itu haid. Naqa ialah waktu yang tak keluar darah dan kita masuk kapas, tengok-tengok putih. Naqa ni. Tapi naqa ni ada syarat dia. Okey, naqa ni ada 2 syarat. Kata naqa ni ada 2 syarat. Pertama, masa haid tak lebih daripada 15 hari bersama dengan darah haid. Masa haid, iaitu tempoh haid, tidak melebihi 15 hari 15 malam lah. Tempoh sebanyak-banyak haid tu bersama dengan darah haid. Darah haid campur
nakok lebih daripada 15 hari 15 malam. Maknanya dalam tempoh 15 hari 15 malam. Dalam tempoh tu keluar haid suci, lepas tu berhenti sampai bila-bila. Itu nakok tengah-tengah. Dia panggil nakok. Tu syarat pertama. Waktu haid waktu keluar darah dan waktu nakok itu masih dalam tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Itu syarat pertama. Syarat kedua, masa nakok itu termasuk dalam himpunan tempoh haid yang tak kurang sehari semalam. Apa dia? Masa nakok itu termasuk dalam himpunan tempoh haid yang tak kurang sehari semalam. Kalau kurang sehari semalam, nakok pun bendanya. Contoh keluar darah 12 jam, lepas tu berhenti. Lepas tu keluar sejam, lepas tu berhenti terus. Nakok tengah-tengah tak kira, sebab itu semua istihadah. Nak kira apanya? Keluar 12 jam, lepas tu 4 jam berhenti. Sejam keluar, lepas tu berhenti terus. Tak cukup 4 jam. Tengah-tengah tu tak panggil nakok sebab tak cukup syarat yang kedua, iaitu syaratnya masa nakok itu termasuk dalam himpunan tempoh haid yang tak kurang 24 jam sehari semalam. Okey, bila mari waktu nakok ni, khilaf ulama, nakok ni haid pada hukum ataupun tidak, khilaf ulama. Mazhab pertama, pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i, dan pandangan ini pandangan mu'tamad, digelar sebagai qaulus sahbi. Al-qaulus sahbi, pandangan as-sahbi, iaitu nakok ini bila keluar nakok ini dihukumkan sebagai haid, Pandangan kedua iaitu pandangan dhaif, bukan pandangan mu'tamad. Pandangan dhaif kata waktu nakok ini ialah suci. Jadi atas pandangan yang mengatakan nakok itu hukum haid, makna sembahyang dia waktu tu, puasa dia waktu itu tak sah laku. Pandangan yang mengatakan qaul yang kedua tadi yang mengatakan waktu itu suci, maknanya bila kata suci, bila dia sembahyang waktu tu sah sembahyang dia, tak payah qada, sah puasa dia, tak payah qada. Itu dia panggil al-qaulut talfiq atau al-qaulul laqti. Al-qaulut talfiq dan al-qaulul laqti. Itu pandangan dhaif mazhab Syafi'i. Letih kau ada jerit-jerit seorang-seorang. Taulah. Siapa ada urusan boleh keluar. Penat juga orang ngajar. Habis. Itu dia panggil syarat dia. Syarat dia panggil nakok. Baik. Fawaid ulama, tanda-tanda berhenti haid. Ini disebut oleh Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Syekh Muhammad Ali Al-Khatib rahimahullah ta'ala sebut dalam Risalah fi Ahkamil Haid. Risalah fi Ahkamil Haid, dia kata berhenti haid ni tanda dia ada dua. Pertamanya ialah cairan darah itu berhenti. Cairan darah itulah, darah itu berhenti dan akan mengeluarkan cairan berwarna putih atau tidak, yang tidak bercampur dengan darah. Sekali lagi, cairan darah itu berhenti dan keluarnya cairan putih yang tak bercampur dengan warna lain, dengan darah lain, ataupun tak keluar cairan. Satu. Yang kedua, apabila memasukkan kapas, bila tengok kapas tu tak ada warna darah, hanya warna putih ataupun tak ada darah lah dia panggil. Maka itu boleh tahu bahawasanya dia sudah suci. Kita kata perempuan ini tidak boleh kasyaf. Bila kata perempuan tidak boleh kasyaf, dua kaedah penting yang selalu perempuan ni ikut emosi menyebabkan dia pening bab haid. Mana? Dia tengok darah pertama kali, takut-takut bukan haid, takut-takut datang apa? Aku sepak pun tau. Kaedah pertama ialah Zohir nampak keluar darah pertama kali, dia keluar darah itu pada waktu yang berkemungkinan haid, maka hukum dia haid pada Zohir. Kecuali dia ahli kasyaf. Tak kata gitu dulu. Kalau dia ahli kasyaf, aku ni bukan haid, tak apalah. Aku ni boleh nampak setahun akan datang, aku tahu dah haid aku akan datang, tak apalah. Aku tahu dah setahun ni
setahun akan datang ni aku akan mari istiadah ni. Tak apalah tu, sebab dah yakin melalui kasyaf dia. Kita buat masalah, boleh tak? Boleh kalau dia ahli kasyaf. Ini bukan masalah ahli kasyaf. Maka Zuhir keluar darah, waktu tu mungkin haid ke tak? Ya, waktu mungkin haid. Maka hukum Zuhir haid walaupun tak cukup lagi 24 jam. Tunggulah akan datang. Bukan duk tunggu 24 jam baru kata haid. Kau sepak baru tahu. Tu salah tu. Ada orang mengajar kata suruh tunggulah sebab tak cukup 24 jam. Kau sepak baru tahu. Okay? Tak boleh. Dia Zuhir, tu kaedah dia. Zuhir keluar darah walaupun tak cukup ni, kita akan zon kata cukup kot. Zon kata cukup lah ni. Kena gitu. Kaedah pertama. Kaedah kedua, berhenti saja darah, zon kita suci. Jangan kata kut lah keluar darah, aku sepak kan. Bukan ahli kasyaf. Ni kaedah penting orang buat. Bukan darah aku, darah hampa. Darah aku tak apa lah, darah hampa. Zuhir keluar darah, haid. Masa kemungkinan haid tak? Haid lah. Berhenti dah. Takut datang puan bukan kasyaf. Kita ahli pekoh ni Zuhir sudahlah. Berhenti dah. Suci lah tu. Mandilah. Kalau dah cukup 24 jam, mandi. Dia satu lagi, kita bahas bab 24 jam satu. Dia kena bahas satu lagi, keadaan perempuan tu kalau mari darah. Dia kena bagi situasi. Dia tak boleh bagi kalau 1 sampai 7 ni haid ke tak? Haid. Tak apalah, mari kita bagi situasi. Seorang perempuan namanya Timah. Bini Pak I. Namanya Timah, bini yang Pak I. Okey. Dia mari darah sekarang 1 hari bulan. Maka apa yang Timah ni bini Pak I kena buat? Bini Pak I ni kena buat ialah kena bahawasanya dia kena kata zon dia haid dah. Sebab dia pada waktu kemungkinan haid. Lepas tu haid. Okey, jalan haid, jalan tung 12 jam berhenti. 12 jam tak cukup ni, berhenti. Haid tak? Bukan haid. Kena mandi tak? Tak kena mandilah sebab istihadah. Mandi apanya? Kau sepak kan? Mandi apa? Istihadah. Istihadah wajib sembahyang. Dah tak sembahyang tadi tu, wajib qada. Qada. Dan waktu pertama kali mari darah tu sudah kira 15 hari tempoh tu sudah kira. Satu lagi. Satu zon kita kata itu haid, satu lagi tempoh 15 hari tu sudah berjalan. Okey. Istihadah 12 jam yang keluar. Okey, aku sembahyang, kena qada. Allahu akbar. Tiba-tiba pada 4 hari bulan, selang 3 hari mari haid. Mari haid pula dah. Dia tak mau besar lagu tu, mari darah. Dia kena kata mari darah sebab haid istiadah ni hukum. Bukannya apa, dia hukum. Jadi kita kena kata mari darah. Okey, mari darah hari keempat. Mari lah perut. Aku baru tahu hak dulu tu rupanya aku duk tengah haid lagi. Atas kaul as-sahab tak sah sembahyang aku sebab dikira kau hukum haid. Atas kau lakti, hak tu suci, tak apa, tak ada masalah, sah. Ikutlah perempuan nak pilih mana pandangan tu, ikut hampa lah. Okey, dia pun zon haid. Tadi 12 jam. 5 jam berhenti. 5 jam berhenti. 5 campur 12, 17 jam. Tak cukup lagi ni. Tahulah dia bahawasanya dia belum haid, istihadah lagi. Alhamdulillah, aku tak ada qada dah, semayang dulu sebab aku tahu istihadah dah. Hak tadi aku tak semayang kena qada lah. Dia pun qada. Allahu akbar. 17 jam. Hari keempat. Hari ke-10. Mari darah pula. Allah, tepuk dailah bini Pak. Allah, mari haid pula. Dulu tu haid lah tu. Mari darah dah. Zuhir keluar darah. Kemungkinan haid tak? Kemungkinan haid. Haid hukum dia. Berapa jam keluar? Tadi 12 campur 5, 17. 3 jam je mari. Allah, 3 jam dah berhenti dah. 17 campur 3 jam, 20 jam. Tak cukup sekurang-kurang haid ni. Tahulah bahawasanya istihadah lagi. Alhamdulillah, tak payah aku nak qada lagi. Alhamdulillah, selamatlah. Hari ke-10. Berapa dah? 20 jam. Hari ke-12, mari darah pula. Terjegel kawan tu.
Timah tu terjegit. Darah keluar lagi. Darah keluar 2 jam. First time hari ke-12 tu dia keluar darah. Maka dia zon kata, haid lagi ni. Sebab mungkin haid ni. Tempoh masih bawah 15 hari. Mungkin haid ni. Dia pun zon haid. Tiba-tiba 2 jam berhenti dah. Berhenti pula. 20 jam campur 2 jam, baru 22 jam. Allah, istihadah pula dah. Sahlah dulu aku sembahyang tu. Sahlah man aku dulu tu. Istihadah aku sekarang ni. Hari ke-15 datang darah lagi. Tepuk day lagi timah tu. Ya Allah, mari darah lagi. Awaklah aku teruk sangat ni. Mari darah berapa jam? 10 jam. 22 jam. Campur 10 jam, 32 jam. Cukup sekurang-kurang suci qadar 24 jam. Hari pertama sampai hari 15 haid belaka. Tu hari ke-16 berhenti dah. Sampailah bila-bila tu. Sampailah akan datang. Berhenti terus. Maka 1 sampai 15 itu hukum dia haid. Darah yang keluar hukum dia haid pada ain, pada diri tu. Dan nakak tengah-tengah tu itu haid pada hukum pada qaul as-sahbi. Dan suci pada hukum pada qaul al-laqti ataupun talfi. Faham tak orang perempuan? Faham tak orang perempuan? Aku cakap dengan seorang apa ni? Ni dia panggil hukum secara keadaan. Ni kadang-kadang kena terang aku ni. Kalau tak domain 1 sampai 7, 1 sampai 7, memang faham tapi bila mari sendiri dia jadi bengong. Bukan. Dia main kasyah itu. Bukan. Dia main kasyah. Rasa dia main kasyah. Tu mau tampak aku tau. Kena ambil ihtimam bab ni. Sebab berkait sembahyang, puasa dan satu lagi jimuk. Jimuk ni penting. Kalau dia mari waktu nakak tu dia pun jimuk. Jimuk dengan suami dia. Tiba-tiba esok dia tahu keluar darah lagi. Haid lah. Dah semalam jimuk tu. Jimuk tu tak ada masalah lah. Hukum zuhir suci. Bukannya dia buat maksiat. Kalau waktu haid tu dia pergi bubuh kawan tu, itu baru haram. Kita dah kata dah dulu. Waktu nakak dia zuhir kata, aku suci dah. Nak jimuk lah. Lepas dah mandi lah kalau cukup. Lupa tadi. Tak apalah, itu satu contoh sebenarnya tu. Sebenarnya kita nak buat satu contoh lagi yang mana kena mandi. Tadi hak istihadah belaka tu. Buat satu contoh lagi yang kena mandi. Bini kedua Pak yang bernama apa? Tak mari nama. Nama apa? Allah, nama apa tak tahu. Nama Zainab. Bini Pak nombor 2 mari Zainab. Hari pertama keluar haid. Hari pertama keluar darah. Zuhir hukum haid. Derek sampai 3 hari. Berhenti. Berhenti. Derek 3 hari. Cukup 24 jam? Lebih daripada cukup. Hukum dia haid. Berhenti tak? Berhenti. Wajib dia zuhir kata, aku suci. Aku suci. Mandilah, mandi. Wajib mandi. Suci. Hari ke-5 datang darah pula. Ini masih lagi zuhir haid. Hari ke-6 berhenti. Wajib mandi. Hari ke-8 mari. Darah. Haid lagi ni. Hari ke-9 berhenti. Wajib mandi. Hari ke-10 mari haid. Mari darah. Darah haid lagi ni. Hari ke-11 berhenti. Wajib mandi. Itu. Wajib mandi tu. Hari ke-14 mari lagi. Hari ke-15 berhenti. Wajib mandi. Sampai hari ke-16 berhenti sampai ke atas. Habislah. Dah tahu semua tu haid. Itu keadaan kena wajib mandi lah tu. Ni tak tahu banyak ni. Tunggulah. Ku akan datang. Kau siapa kan? Aku tu bukan kali kasyah ni. Bukan ahli kasyah. Bukan ahli kasyah. Sebab tu kena ambil ihtimam bab ni. Sebab dia berkait sembahyang, puasa dan jimuk laki bini. Jimuk laki bini. Jimuk tu penting tu. Rumah tangga tu, itu kunci kebahagiaan rumah tangga. Sebab tu ada kitab namanya Al-Miftahus Sa'adah, kunci kebahagiaan. Sampai ulama bahas teruk tentang jimuk ni. Nak kata
nak kata waktu haid ni, muta'alaq hukum haid ni, nak kata bila isteri mari haid boleh istimta' mana-mana saja kecuali jima' saja. Kecuali jima' saja. Hal lain semua boleh istimta'. Ulama bahas dalam kitab mazhab Syafi'i, hukum melihat farah perempuan. Farah isteri. Apa hukum dia? Dalam kitab Kifayatul Akhyar sebut dua hukum dalam mazhab Syafi'i khilaf. Pandangan pertama kata haram, itu qaul dhaif. Pandangan pertama kata haram seorang suami melihat faraj isteri, itu qaul dhaif. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebut dalam kitab Rawdatul Talibin, kata hukum dia makruh saja. Itu pandangan mu'tamad sebab dia halal, mana boleh haram. Rawdatul Talibin sebut. Sehingga Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullahu taala kata makruh tanzih dia, dan dia rak pandangan yang mengatakan haram. Oi, mana boleh haram suami? Dan bersangatan makruh apabila suami melihat dalam faraj isteri. Ini dalam konteks tidak berhajat, bukan konteks berhajat. Dalam konteks saya saja, aku nak usyah tu tak ada hajat. Bila tak ada hajat, hukum dia makruh tengok saja-saja. Dalam farah, hukum dia makruh jiddan, dia panggil makruh yang bersangatan, makruh jiddan. Kalau kita Rawdah Talibin sebut sampai tahap tu. Itu mazhab Syafi'i. Jumhurul fuqaha selain Syafi'iyah, mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali rahimahullahu taala kata sah, boleh, tak ada makruh, mutlaqan boleh. Tengoklah ikut suka, sama ada berhajat ataupun tak berhajat, boleh tengok faras isteri, tapi min haithul adab, dari sudut adabnya tinggal. Sebab tak berhajat lah. Sebab apa? Sebab tak berhajat. Istimta' saja boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in, Al-Syekh Al-Malibari rahimahullah ta'ala sebut boleh istimta' ni hatta menghisap kelentik isteri. Dia kelentik. Tahu kelentik menentang apa? Ada orang pernah tanya dulu WhatsApp, weh, kalau nak jima' isteri tu nak masuk lubang mana? Lubang ada 3, mampui. Lubang ada 3, orang buat mana? 1, lubang dubur, bawah kali. Atas kali tu lubang air kencing tu. Atas kali. Tengah-tengah tu, hak tu lubang untuk masuk zakat. Atas sikit tu ada kelentik, dia panggil. Fathul Mu'in kata walaupun lelaki suami tu hisap kelentik sekalipun, sah, boleh, harus. Dia panggil min haithul istimta'. Pada tahap tu. Dalam kitab Asnal Matalib, Syarah Rawdut Talib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Al-Bayjuri rahimahullahu ta'ala sebutlah Hashiyah Al-Bayjuri ala Fathil Qarib Syarah Matan Abi Syuja', dia kata suami boleh istimta' di dubur isteri tanpa ilaj, tanpa masuk zakar. Boleh nak main kok-kok tu lah, dia panggil bahasa dia. Kok-kok tu boleh, nak main lagi boleh, nak masuk tak boleh. Tu. Nak ilaj, masuk zakat ke dalam dubur, hukum dia haram. Tapi nak main kot celah-celah tu, celah-celah dubur tu, boleh lagi. Masya Allah. Orang tanya soalan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, apa hukum seorang suami pegang farah isteri, isteri pegang zakar suami untuk naik syahwat. Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu kata bagus, itu pahala yang sangat besar. Tengok. Itu pahala yang sangat besar. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu Al-Hatta pernah bertanya, katanya halalnya istimta' dengan suami isteri ni sampai tahap suami boleh menjilat dia, menjilat kelentik dari tu dia halalan. Punya nak kata istimta' tu kecuali jima' tak boleh. Mana ni muta'allaq bahik.
Tu haid tak boleh jima had lain boleh berlaku. Ulama sampai buat royah, nak main mana, nak main kod jubuk saja, jangan masuk sudah. Tu nak main kod keletik tu isteri tu, Farah tu boleh. Nak istimna dengan tangan isteri boleh. Bila teringat istimna ni ikut laki. Nama istimna ni istilah onani laki. Istilah onani perempuan saya lupa istilah dia. Dia bukan istimna. Dia ada dot, huruf dot, tak ingat. Dia main kod kelentik dia panggil. Tu kod main kod kelentik situ. Duk main area-area situ sampailah isteri tu keluar air mani. Tu istimta cara dia. Itu perbahasan ulama. Tu penting bab haid nifas ni. Nak penting tu. Hubungan Allah satu, hubungan dengan suami satu. Tak ambil tahu bab ni macam mana. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, berhubung dari kerana mana? Sekurang-kurangnya haid. Mana dah? Dengan halnya berhubung kerana bahawasanya mana? Dan hanya sahaja dikaitkan darah, dikaitkan yakni ditentukan darah qadar semalam, qadar semalam yakni qadar sehari semalam. Itu dengan halnya darah berhubung kerana bahawasanya yang dimaksud yakni yang dikehendaki menyatakan sekurang-kurang haid, tu menyatakan sekurang-kurang haid dan tiada tasawur yakni dan tiada tergambar sekurang-kurang yakni sekurang-kurang haid, melainkan serta berhubunglah 24 jam yang secara mutasil tu. Okey. Dari kerana ilat bagi tiada tasawur. Ni ilat bagi tiada tasawur. Dari kerana jika tiada berhubung darah itu seperti berputus-putus keluarnya darah, putus-putus. Putus-putus lah, keluar 3 jam putus, 4 jam putus, 5 jam putus. Maka tiada sunyi yakni tiada lepas. Tiada lepas mana? Ada kalanya darah keluar yang berputus-putus itu sampai perhimpunan darah yang bercerai itu sehari semalam, yakni tanpa melebihi 15 hari 15 malam. Sehari semalam yakni dalam tempoh 15 hari 15 malam. Cukup 24 jam tu. Dalam tempoh tu walaupun putus-putus, hukum dia haid berlaku. Semalam, sehari semalam, atau tiada yakni tiada sampai titik. Jadi ihtimal. Okey, kalau bercerai-cerai ni boleh jadi 2. 1 sampai 24 jam, 1 tak sampai 24 jam. Kita dah terang tadi baca ya. Maka tafri'nya, maka jika sampai ia darah yang bercerai itu, niscaya lazimlah lebih atas sekurang-kurang yakni sekurang-kurang haid 24 jam. Kerana bahawasanya naqa yakni waktu yang tak keluar darah, kita cucuk kapas pun tak keluar darah, yang pada selang-selang sekalian darah itu haid pula, yakni pula dengan makna juga haid juga, yakni haid pada hukum. Ini pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i dan ini dipegang oleh kitab Sabila kita ni. Haid lah kita dah terang tadi tu. Seperti darah itu, yakni seperti darah yang keluar itu, darah yang keluar tu hukum haid, maka naqa atas pandangan mu'tamad, atas pandangan qaul as-sahbi, hukum dia haid. Tu. Dan jika tiada sampai perhimpunan darah itu sehari semalam, tak sampai dalam tempoh 15 hari, putih-putih macam kita buat contoh tadi, rupa-rupanya tak sampai 24 jam contohnya. 24 jam tak sampai. 24 jam tak sampai. 24 jam tak sampai. Hari pertama 2 jam. Hari ketiga 5 jam. Hari ke-10 10 jam. Hari ke-15 2 jam. Tak cukup tu. Semua istihadah berlaku. Semua istihadah berlaku. Maka tak jadi haid lah. Semua istihadah maka iaitu darah yang keluar tak sampai 24 jam dalam perhimpunan tempoh 15 hari 15 malam tu bukan haid. Semua istihadah. Tu semua kita buat contoh dah. Ni baca ya. Titik, habis. Untuk malam ni habis. Mana malam ni habis berkenaan dengan
sekurang-kurang haid kita sudah alim. Beserta dengan qaid hukum-hukum yang kita kata tadi. Dua kaedah yang penting tu. Yang pertama, zohir keluar darah, haid hukum dia. Zohir berhenti, suci hukum dia. Jangan duk takut-takut. Itu bukan ahli kasyaf. Kami orang perempuan, kami tahu lah hukum sifat darah, kepala otak. Imam Syafi'i buat istiqra' buat apa lagu tu? Kami orang perempuan, orang lelaki bukan tahu apa. Mampu tu dia cakap itu tuan. Mampu lah orang lelaki bukan tahu. Kami tahu lah ada sifat darah ada. Gelap, hitam, lepas tu merah, gelap, busuk, nak mampus. Mampus pun tak busuk lagu tu. Haid lah. Itu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajul Talibin, 15 hari tempoh tu apa-apa sahaja keluar darah. Ni kaedah penting. 15 hari dan tempoh tu keluarlah apa sahaja darah apa benda pun. Keluar darah hitam, merah, busuk, pekat, apa benda, cair, apa benda semua, kuning, hitam, apa benda semua keluar dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Sama ada dia baru datang haid pertama kali ataupun sudah beradat haid. Sama ada dia itu muafakat dengan adat sebelumnya ataupun tidak. Hukum semua haid. Tu kaedah penting. Kalau had ni fail, habis. Sorry to say lah. Tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Sorry to say lah. Tu. Had ni pun tak reti lagi, tak tahu. Ni cukup basic. Hak ni yang basic ni lah yang ramai tak tahu. Sebab dia ikut hukum, ikut emosi. Tuan-tuan, perempuan, kalau keluar darah, kalau rasa tu haid, darah dia busuk, haid lah. Contohnya kita mari 1 sampai 6 darah warna merah. Tiba-tiba hari ke-7 mari darah warna hitam sampai hari ke-11. 7 sampai 11 tu kita kata baru tahu haid. Hak yang merah tu kena qada lah sembahyang perempuan. Kepala otak dah tu. Tak kena kaedah. Kita mengaji atas kaedah bukan emosi. Kalau pakai emosi, Imam Syafi'i kena tukar jantina baru dia boleh istiqra'. Kalau ikut emosi tak boleh nak pakai kitab Tuhfah, Nihayah Muhtaj, Kanzur Raghibin, buang semua. Ambil perempuan jadi mata, jadi apa panggil? Jadi apa istilah dah? Jadi tonggak, jadi tiang untuk kita hukum suatu tu haid atau tidak. Habis lagu tu. Buat apa nak buat istiqra' lagu tu? Dia pakai juga sifat tu tapi pada bab lain lah. Pada bab darah haid tak jadi. Pada bab lain, pada bab istihadah nanti tu. Ni bab haid, keluarlah pun menatang apa pun, hijau sekalipun, haid lah. Contohlah, hijau ni ada bahasan sebenarnya. Kalau keluar darah hijau, kalau keluar darah warna hijau, dalam bahasan ada kitab tak? Kalau darah hijau tu keluar pada waktu yang bukan adat haid dia, maka dikira bukan haid. Kalau keluar pada waktu yang adat haid dia, maka dihukumkan haid. Sebab hijau ni dia panggil sekarang boleh jadi hijau dah sebab atas faktor pemakanan. Jadi jangan ikut emosi. Saya dah kata dah awal-awal kelas dulu, ngaji sabilal nak faham cepat, buang emosi. Jangan duk klik diri sendiri, duk kiah diri sendiri. Aku haid. Jangan. Buang hak tu. Seolah-olah hang ni orang lelaki. Masuk kelas haid nifas ni seolah-olah hang jadi orang lelaki. Jangan jadi orang perempuan. Jadi orang perempuan hang musnah. Tak faham lah sampai bila-bila. Kalau bab istihadah tu tak apalah, ada khilaf. Kalau boleh tamyiz ada khilaf. Ada kata tamyiz tu pun pandangan muktamad, tamyiz tu haid dia berdasarkan tamyiz. Ada pandangan kedua kata sahih juga, kuat juga, kata ikut adat juga. Ghair mumaizah ikut adat juga. Tu tak apalah, istihadah ada khilaf. Kalau salah pun boleh tanggung atas pandangan khilaf. Haid tanggung kat mana? Ni masalah orang-orang yang tak faham tapi sudah memahamkan untuk orang lain. Jadi dia pun pening. Okey, habis. Untuk hari ni, sebelum kita habis, kita buat latihan sikit. Tengok boleh ke tak kita. Ni sebenarnya ada orang bagi papan putih, whiteboard, tapi itulah tu tak sampai lagi. Okey. Kita tengok soalan macam mana. Kita tengok whiteboard kita.
Soalannya, jawab. Soalannya ialah, pertama, jangan jawab lagi. Kita nak bagi situasi. Kita kena sebut. Soalan pertama, Timah ni, hari pertama sampai hari ketiga, keluarnya darah straight 3 hari. Adakah haid ataupun tidak? Sila jawab sekarang dalam masa 15 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia adalah haid. Sebab apa haid? Adakah dengan sebab perempuan ini dia itu ahli kasyaf? Bukan. Sebab atas kaedah keluar lebih daripada 24 hari dan tak lebih 15 hari. Cuma 15 hari, kaedah 15 hari itu tak masuk lagi lah. Kita sebut siap-siap. Ni dah lebih 24 jam. Maka boleh, tak ada masalah. Habis. Soalan kedua. Timah ni mari darah haid dia merah 6 jam. Merah 6 jam. Kemudian hitam keluar 6 jam. Kemudian keluar hitam, keluar merah seterusnya 6 jam. Kemudian keluar hitam 6 jam. 6 jadilah 24 jam. Apakah hukum darah tersebut? Dalam masa 15 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia adalah haid kerana dia sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid 24 jam dan dia keluar tanpa dia itu naqaq dan cukup 24 jam. Tu kaedah dia. Soalan yang ketiga, awak blur. Soalan yang ketiga, Timah mari darah merah. Timah mari darah merah 12 Timah mari darah hitam 6 jam dan darah merah 6 jam. Kemudian berhenti sampailah tak mari dah. Adakah darah dia haid? Jawab 15 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia adalah fasad atau istihadah. Hak jawab fasad tu kemas juga. Tapi tak apalah, istihadah je sama. Okey, soalan keempat. Keempat ada tak? Soalan keempat. Okey. Soalan keempat, Timah mari darah hitam 2 jam. Kemudian berhenti. Kemudian hari keempat mari 3 jam. Adakah haid atau istihadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia adalah istihadah. Okey, istihadah. Jadi sembahyang yang ditinggal contoh 2 jam ni, sembahyang dia tak sembahyang, tiba-tiba berhenti. Suci dah. Hak 2 jam contoh kalau tak sembahyang, kena sembahyang. Kena sembahyang Ni naqaq tak kira ni. Naqaq tak kira ni, naqaq tak kena syarat ni. Sebab apa? Sebab dia bukan darah haid, dia darah istihadah. Soalan nombor 3, nombor 5. Hari pertama keluar 3 jam. Apakah hukum dia? Sekejap. Soalan kelima, ada dah. Sekejap. Soalan kelima, Timah mari 3 jam pada hari pertama. Kemudian hari ke-15 mari 22 jam. Apakah status hukum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia haid. Haid tu bukan
Hari pertama dengan hari 15 je haid. 1 sampai 15 adalah haid kesemuanya. Jadi, tengah-tengah yang dia tak sembahyang ni, umpamanya atas mazhab muktamad tak sah. Sembahyang yang dia buat tengah-tengah ni atas mazhab muktamad tidak sah, atas mazhab qadha kata sah. Habis. Soalan ke-6. Okey. Soalan ke-6. Dia mari darah, timah ni mari darah 3 jam pada hari pertama. Kemudian berhenti, kemudian hari ketiga keluar 1 jam. Kemudian berhenti, kemudian keluar 15 jam pada hari keempat. Kemudian berhenti sampailah tiba-tiba hari ke-17 mari 24 jam. Adakah haid dan istihadah? 1, 2, 3. Sekali, 3. Hari ketiga 1 jam, hari keempat 15 jam, hari ke-17 24 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua jawab istihadah je ni. Ambo risau juga. Tu. Tu ada seorang jawab bagus. Ini istihadah, hak ni haid. Hak ni haid. Tu. Kalau semua istihadah termasuk hak ni sekali, salah. Istihadah hak ni saja. Hak ni hari ke-17 haid. Sebab cukup 24 jam. Cukup 24 jam. Hak ni tak cukup. Hak ni istihadah. Tak ada lingkungan 15 hari tu. Buat apa? Maka hak ni 17 ni hari ke-17 sebab cukup 24 jam. Tu. Pak Is seorang cakap elok sikit. Pak Is seorang jawab elok sikit. Hak lain istihadah tu boleh ihtimal. Istihadah kat mana? Adakah semua istihadah belaka? Hak ni haid ni. Haid. Hari ke-17 ni. Hari ke-15 ni bukannya istihadah ke apa. Hak ni istihadah tak kira dah lingkungan 15 hari tu. Tu kadang-kadang orang semabur tu. Ni kalau macam ni ibu semabur dah ni nak masuk bab istihadah jeng. Habis. Soalan last. 3 jam hari pertama hitam. Hari ketiga 4 jam merah. Hari ke-6 20 jam hitam. Hari ke-9 hari ke-8 5 jam kuning. Hari ke-11 10 jam hitam kemudian berhenti. Apakah hukumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Semua kata haid. Ada seorang jawab hitam. Hitam ke apa? Hari ketiga haid ke apa tadi? Nampak macam ada orang kata hari ketiga haid sampai ke atas tu. Semua haid lah. Jangan duk main ahli kasyah sini. Tu semua haid lah ke? Kita kata dah. Kita kata dah. Bawah lingkungan 15 hari semua haid. Tak kisahlah warna apa sekalipun. Hak ni pun kalau tak lepas ni saya risau main bab istihadah dengan saya mutahayyirah lagi. Tu. Okey, kalau hak ni mutahayyirah tak tahulah. Tu okey. Jadi semuanya haid. Semuanya adalah haid. Okey. Semuanya adalah haid. Tu. Dia haid tu tahu bila? Okey. Dia haid tu tak payahlah. Malah. Okey, hari pertama dia mari 3 jam warna hitam. Hari ketiga dia mari 4 jam warna merah. Hari kelima dia mari 20 jam hitam. Hari ketiga kalau dia hari pertama dia berhenti 3 jam tu istihadah lagi. Hari ketiga dia berhenti 4 jam. Istihadah lagi. 4 campur 3 7 jam. Hari ke-6 mari 20 jam. Lepas tu berhenti. Dia tahu semua tu istihadah. Semua tu haid lah.
Semua haid berhenti. Wajib mandilah Ustaz. Wajib mandi. Mari hari ke-8 mari datang darah 5 jam. Lepas berhenti 5 jam, wajib mandi. Lepas tu mari haid pula, mari darah pula hari ke-11. Mari haid pula 10 jam hitam, lepas tu berhenti, wajib mandi. Berapa kali wajib mandi tu? Ni perempuan banyak tak tahu. Tu ni perempuan banyak tak tahu hak bab yang kena wajib mandi. Dia kata menyusahkan. Taklah, darah hampa. Dia panggil kubur masing-masing. Habis setakat tu, insya-Allah taala sambung pada minggu hadapan pula, insya-Allah, dalam bab sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Macam mana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Cuma yang kita pegang mu'tamad mazhab Syafi'i, yang lain itu untuk maklumat tambahan sahaja. Segala silap salah saya dan baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang salah tu daripada diri saya sendiri. Minta berbetul. Dan bolehlah tengok soalan-soalan dalam grup FB tu. Kita soalan dalam WhatsApp tu masuk bab haid je. Hak soalan-soalan luar fiqh, banyak orang tanya saya jugalah soalan-soalan lain selain daripada bab haid nifas. Jadi saya semua post dalam grup tu lah, istiadah haid dia. Boleh tengok, boleh scroll. Tu bacalah panjang-panjang. Memang kita minat cara panjang tulis akademik lagu tu, supaya kita bercakap dengan atas dasar kita ada sandaran, bukan cakap mengikut si kodeh je. Hak tu pakar motivasi boleh buat, pakar penceramah boleh buat. Kita bukan penceramah, kita bukan motivator, kita ahlul ilmi wal khidmah. Tu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.